Okey, baik. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Kita nak masuk hari ini ialah 7.1. Okey, 7.1A tentang kuantum tenaga dan kuasa. Jadi kita nak masuk kedualan gelombang zarah, kita masuk 7.1B. Maknanya masih lagi subtopik yang pertama, teori kuantum cahaya 7.1, tapi dia ada dua bahagian, ada dua benda. Jadi yang pertama kuantum tenaga dan kuasa dah settle, kita masuk kedualan gelombang zarah. Jadi kita akan masuk dalam tajuk kedualan gelombang zarah. Nak cerita pasal apa ni? Okay, yang pertama, siapakah yang memperkenalkan idea kedualan gelombang zarah? Namanya Louis de Broglie. Okey, dia kata apa? Okey, kita dah tahu dalam tajuk apa kuantum tenaga, okey, gelombang boleh menunjukkan sifat zarah. Okey, gelombang boleh menunjukkan sifat zarah. Jadi Louis de Broglie dia membuat hipotesis, maka zarah macam kita lah, guli, batu, pasir, dari jisim, zarah ada jisim. Jadi boleh menunjukkan ciri-ciri gelombang. Boleh ke? Macam mana? Jadi apakah eksperimen yang membuktikan bahawa zarah juga boleh menunjukkan sifat gelombang? Iaitu pembelauan elektron. Elektron ialah zarah yang mempunyai jisim. Tapi ia boleh dibelaukan. Maknanya dia boleh menunjukkan sifat gelombang. Itulah dia. Jadi, nyatakan hubungan antara momentum zarah dengan panjang gelombang menggunakan formula. Jadi, kedualan gelombang zarah ni dia cerita tentang momentum. Kita dah tahu, okey, momentum. Nampak tak? Tak berapa nampak. Okey, momentum kita dah belajar semasa tingkatan 4, iaitu momentum sama dengan jisim darab dengan halaju. Ini untuk zarah. Okey. Manakala dalam tajuk kuantum, cahaya ataupun gelombang elektromagnet juga boleh menunjukkan sifat zarah, iaitu foton juga mempunyai momentum. Formula ialah H over lambda. Dia tak berjisim. Ini ialah untuk foton ataupun gelombang. Okey. Jadi, disebabkan foton boleh menunjukkan sifat zarah, zarah juga boleh menunjukkan sifat gelombang. Jadi, kalau elektron tadi, kan tadi elektron, pembelauan elektron, elektron adalah zarah. Maka elektron itu boleh dibelaukan. Maka dia menunjukkan sifat gelombang. Jadi bila dia menunjukkan sifat gelombang, maka elektron boleh ada panjang gelombang. Jadi elektron, mv, momentumnya, kita boleh cari berapakah panjang gelombangnya dengan syarat elektron itu kena bergerak. Jika elektron itu bergerak dengan halaju yang tinggi, kita akan dapat dia punya panjang gelombang. Inilah yang dikatakan bagaimana zarah elektron boleh menunjukkan sifat gelombang yang diperkenalkan oleh Louis de Broglie. Okey, tengok contoh soalan yang pertama, momentum foton. Okey, first kita berkenalan dulu tentang momentum foton. Ni. Ini momentum foton. Padam. Okey, macam mana foton cahaya boleh ada momentum? Suatu cahaya dengan panjang gelombang 650 nanometer dipancarkan pada satu plat logam. Tentukan momentum foton, satu foton tersebut. Okey, kita ada lampu. Okey, dah ada banyak foton. Okey, setiap foton ini dia ada momentum dia sendiri. Berapakah momentum bagi satu foton ini? Okey, so momentum sama dengan H over lambda dengan kita dapat tahu dia punya panjang gelombang. So, P sama dengan H bahagi lambda. H 6.63 kali 10 negatif 34. Tajuk kuantum ni memang banyak lah H. Okey, bahagi dengan lambda 650 nanometer. Okey, kita tolong. Mana kalkulator? Okey. 6.63. Okey, pemalas Planck 6.63 kali 10 kuasa negatif 34 bahagi dengan 650 nanometer. So, shift nano. Alright. Ting. Okey, kita dapat momentum dia 1.02 kali 10 negatif 27. Unitnya apa Okey, kan kita tadi sama zarah dengan foton ini sama. Jadi kita boleh gunakan unit momentum yang kita dah belajar sebelum ni, kg ms negatif 1. Tidak ada masalah.
Okey. Jadi itulah dia jawapan untuk soalan kita yang pertama. Okey. Itu tentang momentum foton. Masih lagi momentum foton. Suatu alur elektron. Tadi kata foton, kenapa Kak sebut elektron? Okey, relax. Walaupun dia kata alur elektron, dia bagi panjang gelombang. Suatu alur elektron dipancarkan menghasilkan ciri-ciri gelombang dengan panjang gelombang di bawah 2.5 pm. PM tu apa? Pikometer. Tentukan momentum. Dia bagi panjang gelombang. Dia tak bagi jisim, dia tak bagi laju. Dia bagi panjang gelombang. Jadi, momentum sama dengan H over lambda sama dengan 6.63 kali 10 kuasa negatif 34. Okey, bahagi dengan lambda. Lambda kita 2.5 piko. Mana piko tu? Kalau kita cari dekat kalkulator kita. Okey, kita ambil lah ni. 6.63 dah ada kan? Okey, 6.63 tu dah ada. Kita cuma edit belakang je lah. Okey, bahagi dengan 2.5 piko. So, 2.5 piko. Shift mana piko? Ni piko. Okey. Tak apa, tukar kita. Okey. Dekat situ sahaja yang kita nak tengok. Okey, kita dapat 2.652. 2.652 kali 10 kuasa negatif 22. Okey. Dia kata tentukan momentum. So, KGMS negatif 1. 6.52 kali 10 negatif 22. Alright. Itu sahaja. Itu cerita soalan yang kedua, momentum foton. Soalan yang ketiga, momentum zarah. Ni kita dah belajar lah masa tingkatan 4. Momentum zarah macam mana nak buat? Okey, momentum satu elektron yang bergerak laju ialah, dia bagi momentum. So, P sama dengan mv. Momentum dia ialah 2.65 kali 10 kuasa negatif 22. Ini momentum elektron tersebut. Sama dengan M. M apa? Diberi jisim elektron. Jisim elektron, elektron yang sedang bergerak laju, jisimnya ialah 9.1 kali 10 kuasa negatif 31. Darab dengan V. Hitung hal laju. Jadi V sama dengan apa? Bahagi sahaja. 2.65 kali 10 negatif 22. Bahagi. Buat kurungan. Jangan lupa. 9.1. Ada buku ataupun ada juga soalan dia bagi 9.11. Tak ada masalah. Ikut soalan. Kalau soalan bagi 9.1, guna 9.1 kali 10 negatif 31 kilogram. Seharusnya laju kita dapat 2.91 kali 10 kuasa 8 ms negatif 1. Okey. Itu contoh soalan. Okey, teruskan lagi. Soalan yang keempat. Sifat kedualan. Apakah benda sifat kedualan? Suatu elektron bergerak dengan hal laju. Okey, dia bagi laju elektron. Hitung panjang gelombang. Nampak? Dia dah mula samakan. So, kita tahu P sama dengan mv. Momentum zarah mv. Momentum foton H over lambda. Sekarang ni elektron menghasilkan panjang gelombang. Jadi, zarah menghasilkan gelombang. Nampak tak? Jadi, momentum zarah ialah mv. Tetapi dia boleh menghasilkan gelombang H over lambda. Sekarang nak cari berapa panjang gelombang yang dihasilkan oleh elektron yang bergerak dengan 2 kali 10 kuasa 7. Nampak? So, jisim elektron 9.1 kali 10 kuasa negatif 31. M. V. Laju dia berapa? 2 kali 10 kuasa 7. Sama dengan H. 6.63 kali 10 kuasa negatif 34. Bahagi dengan lambda. Lambda nak cari. Senang. Nampak? Jadi lambda sama dengan apa? Ini bahagilah dengan semua ni. Kan kita buat ni atas, semua buat turun bawah. Okey. Kalau kita tekan kalkulator betul-betul, kita akan dapat lambda 3.643 kali 10 kuasa negatif 11 meter. Unit SI. Okey. Aku nak tunjuk satu tak, jangan.
Ini nak menunjukkan bahawa kedualan lah. Zarah dah boleh menunjukkan sifat gelombang. Ini je formula kita. Dalam tajuk kuantum, ini je. Okey. Tapi apa yang buat dia susah? Yang buat dia susah, dia masukkan tenaga kinetik. Kenapa dia masukkan tenaga kinetik saja nak bagi panjang? Okey, sebab ni formula kita mv sama dengan h bagi lambda. Ni je. Tapi bila dia sebut tenaga kinetik, apa formula tenaga kinetik? Tenaga kinetik adalah setengah mv kuasa 2. Maknanya dia nak kita cari v dulu. Nombor 1 cari v. Dah dapat v, baru masuk ke dalam formula ini untuk dapatkan lambda. 2 step. Okey, tak apa. Kita tengok perlahan. Okey, kita ada formula ni, momentum ni tajuk kuantum. Sekarang tiba-tiba dia tambah tajuk tenaga. Okay. Berapa panjang gelombang de Broglie bagi satu alut elektron yang mempunyai tenaga kinetik 30 eV? Nampak? Jadi kita ada 2 step. Saya bagi dulu. Yang pertama, daripada tenaga, kita boleh dapat laju. Yang kedua, laju dapat momentum. Dapatlah lambda. Okey, tak apa. Tengok satu dulu. Tenaga kinetik dapat laju. So, tenaga kinetik sama dengan setengah mv kuasa 2. Ini formula daripada kita form 3 ke form 2 dulu. Okey. Cuma tenaga dia 30 eV. Ingat tak lagi? Macam mana 30 eV tu nak tukar kepada joule? 30 eV. 30 darab dengan ni 1 eV. 1 eV 1.6. 1.6 kali 10 kuasa negatif 19. Tenaga sama dengan setengah darab dengan jisim elektron 9.1 kali 10 kuasa negatif 31 V kuasa 2. Tak muat kau? Okey. Jadi kita nak buat satu ke? Ke nak terus? Okey, 2 bawa ni atas. Okey. Jadi saya permudahkan dekat sini. 2 dah bawa ni atas, darab dengan 30, darab dengan 1.6 kali 10 negatif 19. Yang ni kan darab 2 kan? And then bahagi. Bahagi dengan 9.1 kali 10 negatif 31 kilogram. Nampak? Dapat V kuasa 2. Kita tinggal V kuasa 2 kat sini. 2 bawa ni atas, 9.1 bawa turun bawah. Ni matematik sajalah. Habis tu V macam mana? V punca kuasa 2 kan sahaja. Gedebuk-gedebuk dapat V sama dengan 3.248. 3.248 kali 10 kuasa 6 meter sesaat laju. Penat. Baru dapat V. Belum dapat panjang gelombang. Jadi macam mana daripada laju nak dapat panjang gelombang? Ni saja. mv sama dengan h over lambda. Step yang pertama dapat laju. Step yang kedua baru boleh dapat lambda. Masukkan jisim dia berapa tadi? 9.1 kali 10 negatif 31 darab dengan laju yang penat-penat kita dapat 3.248. 3.248 kali 10 kuasa 6 H bahagi lambda. H kita dah tahulah nilai dia berapa tadi. Okey. So H ialah 6.63 tu lah. Jadi kalau kita kira lambda seharusnya kita dapat 2.243. Okey, kali 10 kuasa negatif 10 meter. Okey. Dia tak susah. Okey, dia cuma 2 step sahaja bila dia sebut tenaga. Okey. Nampak tak setakat ni? Masih lagi kita gunakan formula kuantum yang sama. Okey, dia cuma tambah tenaga kinetik sahaja. Alright. Kita teruskan lagi. Mikroskop elektron. Alright, padam. Sebuah mikroskop elektron memerlukan 20,000 volt beza keupayaan untuk memencurkan elektron dan menghasilkan gelombang de Broglie. Okey, kita tahu mikroskop elektron ini dia memerlukan voltan yang sangat tinggi, 20,000 volt. Nampak kau? Okey, supaya elektron tu boleh bergerak dengan laju dan menghasilkan gelombang de Broglie.
Sebab MV, dia kena gerak dengan laju. Tapi 20,000 volt itu, berapa laju dia dapat? Baru boleh dapat panjang gelombang. Jadi nak tak nak, kita kena dua step tadi juga. Step yang pertama, tenaga elektron kepada laju. Mana tenaga dia? 20,000 EV tu. Okey, 20,000 volt tu, maknanya tenaga E sama EK lah. Sama dengan setengah MV kuasa 2. Cuma tenaga kita ialah dalam elektron volt. EV. E apa? Tu kat situ E. 1.6 kali 10 negatif 19. V? V itulah 20,000 volt tu. 20,000 volt. Nampak? Maknanya kalau elektron tak ada voltan, kosong, tak bergerak. Setengah M. Jisim 9.1 kali 10 negatif 31. Nampak? V kuasa 2. Boleh dapat laju tak? Yes, boleh dapat laju. So, ini buat ni atas, ini buat turun bawah. So, V kuasa 2 sama dengan, okey, 2 ni 2 darab dengan 1.6 kali 10 negatif 19 darab dengan 20,000 volt bahagi dengan 9.1 kali 10 kuasa negatif 31. Nampak? Nak buang kuasa 2, puncakan mereka. Dapat jawapan laju. Saya dapat laju dekat situ ialah 8.386. 8.386 kali 10 kuasa 7 ms negatif 1. Ini baru dapat laju. Baru step yang pertama. Step yang kedua dah dapat laju, dah jadi senang. Step yang kedua apa? MV sama dengan H bahagi lambda. Masukkan sahaja jisim, darab dengan laju yang penat-penat kita dapat, dapatlah kita lambda. Okey, jadi kalau awak kira sepatutnya lambda kita akan dapat, kalau ikut jawapan saya, 8.688 kali 10 kuasa negatif 12 meter. Alright. Ini step yang kedua. Step yang pertama, cari laju daripada tenaga. Lepas tu masuk balik dalam step yang sama juga. MV sama dengan H bahagi lambda. Okey. Ada lagi tak soalan? Okey, dah habis. Jadi kita tengok, yang kita belajar pompang-pompang ni ada tak dalam praktis formatif? Kalau kita tengok, memang ada. Okey, cuba tengok soalan. Nombor 3. Jisim elektron 9.1 kali 10 negatif 31. Okey, fine. Berapa panjang gelombang de Broglie satu alur elektron mempunyai tenaga kinetik? Nampak tak? Dia bagi tenaga kinetik and then dia tanya berapa panjang gelombang de Broglie. Sedangkan panjang gelombang de Broglie daripada MV, momentum. Jadi dia bagi tenaga kinetik, maknanya dia suruh cari laju, dah dapat laju baru masuk dalam MV sama dengan H bahagi lambda. Nampak? Gitu. Ni laju ni. Okey. Apa kita buat sama-sama? Okey, tenaga. So, EK sama dengan setengah MV kuasa 2. So, EK kita dalam EV, dia bagi dalam EV. Okey, jadi setengah MV kuasa 2. Jadi kita kira dululah EV. Berapa tadi? Berapa tanda? 50 EV. 50 EV. Ingat lagi macam nak kira 50 EV tu darab sahaja dengan 1 EV. 1 EV 1.6. Jadi 50 EV kalau kita kira kita tukar kepada joule. Okey, 50 EV ialah 8 kali 10 kuasa negatif 18 joule. Ni. Sama dengan setengah darab jisim elektron 9.11. Ni dia bagi 9.11 kali 10 kuasa negatif 31 kg darab dengan V kuasa 2. Nampak? Dari sini kita boleh dapat V kuasa 2 sama dengan 2 darab 8 kali 10 negatif 18 bahagi dengan 9.11 kali 10 negatif 31. Kira ni dulu, dah dapat jawapan, punca kuasa 2 kan dia. Kita akan dapat laju ialah 4.191. 4.191 darab 10 kuasa 6. MS negatif 1. Sekejap. Tada. Baru step yang pertama. Step yang kedua,
kita nak cari gelombang de Broglie mv dengan h over lambda. mv sama dengan h bahagi lambda. M, ambil baliklah jisim elektron tadi, 9.11 kali 10 negatif 31 darab dengan V, laju dia 4.191 kali 10 kuasa 6. Nampak? Sama dengan H. H 6.63 kali 10 kuasa negatif 34 bahagi dengan lambda. Nampak? So, lambda pindah naik atas, semua ni turun bawah, pumpang-pumpang. Dapat apa? Kalau ikut jawapan saya, panjang gelombang yang saya dapat, okey, lambda ni saya dapat 1.737 kali 10 kuasa 10 meter. Kuasa 10 ke kuasa negatif 10? Saya rasa kuasa negatif 10. Mungkin saya salah tulis dekat situ. Okey. Jadi itulah dia. Yang pertama, A. B. Namakan fenomena yang menunjukkan sifat gelombang bagi elektron. Jawapan dia pembelauan elektron. Bukan pembelauan gelombang, bukan pembelauan cahaya, tetapi pembelauan elektron. Jadi saya rasa itu sahaja tamat 7.1b kedualan gelombang zarah. Maka tamat kita punya 7.1 subtopik kita dalam tajuk kuantum. Itu sahaja, sekian, terima kasih.